Hari ini, mari kita luangkan masa untuk belajar firman Tuhan dengan khutbah yang bertajuk, Lakukanlah Itu. 주제의 말씀을 가지고 하나님 말씀 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다. Seorang pemuda yang percaya kepada Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan berada dalam perjalanan. Yang percaya itu bertanya, "Mengapakah kamu tidak percaya kepada Tuhan?" Dan dia menjawab, "Saya tidak ingin percaya kepada Tuhan kerana saya benci bahawa ada banyak jangan dalam 10 hukum." 이제 그런 얘기를 했습니다. Lalu mereka berdua terus berjalan, sehingga mereka melihat satu papan tanda. Tanda itu menunjukkan sebuah kota di sebelah kanan, dan sebuah kota yang lain di sebelah kiri, dan sebuah kota lagi di hadapan. Papan tanda itu menggambarkan arah ke setiap kota. 시가 이제 전부 붙어 있었습니다. Tiba-tiba, 하나님을 pemuda yang percaya kepada Tuhan mengubahkan arah papan tanda itu. 나왔습니다. Apabila pemuda yang tidak percaya melihat dia mengacaukan papan tanda itu, 그 청년이 dia tanya, 있다가 "Apa yang kamu lakukan? 이렇게 하는 Jika kamu buat begitu, orang lain tidak dapat mencari arah yang betul untuk sampai ke destinasi mereka. Mengembalikanlah asalnya." 그래서 Sebagai tindak balas, pemuda yang percaya berkata, "Sebab Tuhan memberi kita 10 hukum dan Alkitab adalah untuk membolehkan kita mencari jalan ke syurga. Sama seperti papan tanda ini, menunjukkan arah ke setiap kota. Tuhan memberi kita Alkitab untuk menunjuk kita arah yang betul ke destinasi kita, yaitu syurga. 하지 마. Tujuan bahawa Tuhan berkata jangan adalah kerana kita tidak dapat sampai destinasi kita tanpa mengikuti arahan Tuhan. 하지 말라라고 하시는 것이지. Itu bukan untuk mengikat gaya hidup kita 규제하고 dan mengambil kebebasan kita. 하기 위해서 그렇게 하신 것이 결코 아니다. Semasa berjalan bersama-sama, 여행길을 가시 pemuda yang tidak percaya kepada Tuhan akhirnya dapat memahami sebab Tuhan memenuhkan Alkitab dengan banyak perintah. Lakukanlah dan janganlah. 하지 말라는 말. Seperti janganlah makan buah pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Dan jangan mencuri. 이해하기 시작했다고 합니다. Apabila kita melihat semua perintah yang tertulis di dalam 66 buah buku Alkitab, 바라보게 kita seperti dua pemuda ini. Ada yang percaya dan ada yang tidak. Tuhan lebih mengetahui tentang dunia rohani 영적 dan jalan ke syurga. 하나님께서 가장 그 길을 잘 아십니다. Jika kita ingin pergi ke syurga, 천국 apa yang mesti kita lakukan dengan semua perintah yang diberikan Tuhan, 모든 가르침을 어떻게 해야 되겠습니까? kita mesti mengikuti semuanya 바로 우리가 준행 dengan mutlak. 따라가야 Apabila Tuhan berkata, lakukanlah itu. Bagaimana jika kita berfikir, adakah saya tidak akan pergi ke syurga jika tidak mematuhi satu perkara ini? 그만 우리에게 Kerajaan syurga semakin jauh daripada kita. 하나님께서 Sebab Tuhan memberitahu kita untuk melakukannya adalah kerana itulah cara yang membimbing kita ke syurga. 사단이 Memandangkan Tuhan lebih mengetahui semua alat yang digunakan oleh syaitan untuk memusnahkan jalan ke syurga, 잘 아시기 Tuhan memerintahkan kita, lakukanlah itu, dan jangan kamu lakukan itu. 이런 어떤 말씀이 Kita mesti ingat firman Tuhan itu, 항상 dituliskan di dalam 66 buah buku Alkitab. Banyak orang ingin belajar Alkitab. 불을 하기를 원합니다. Itu adalah sangat bagus untuk belajar Alkitab. Namun, itu adalah salah untuk belajar Alkitab untuk memuaskan pengetahuan diri sendiri. Kita tidak patut belajar Alkitab untuk memuaskan pengetahuan kita, tetapi untuk memahami kehendak Tuhan, supaya kita dapat mematuhi perintahnya. Bukankah ini tujuan yang betul untuk belajar? Mungkin ada yang berkata, saya seronok belajar Alkitab. Itu adalah menarik kisah Adam dan Hawa. 다윗이 Ada juga kisah penghakiman Raja Salomo. Ada juga kisah Daud mengalahkan Goliat dan belajar perkara yang saya tidak pernah tahu. Kalian semua, jika seseorang belajar Alkitab untuk tujuan kepuasan intelektual, itu pengajian Alkitab yang gagal. Kita mesti belajar Alkitab untuk tujuan mematuhi kehendak Tuhan, 영원한 agar kita dapat memasuki syurga. 친구가 될 때 Bukankah ini pengajian Alkitab yang berjaya? Sesiapa yang mempelajari Alkitab untuk mendapat pengetahuan yang lebih hebat daripada orang lain, demi mendapat kedudukan yang lebih unggul, tidak mempelajari Alkitab dengan tujuan yang betul. Kita patut berfikir, bagaimana saya dapat melakukan kehendak Tuhan dengan lebih tepat? Kita mesti belajar Alkitab untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kehendak Tuhan
dengan tujuan mematuhi semua perintah Tuhan, supaya kita dapat berjalan ke arah yang betul, menuju ke syurga. Mari kita lihat buku Lukas, bab 10 ayat 25. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan, Tuhanmu, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar." Lalu, apa yang dikatakan Yesus seterusnya? Dia berkata, "Perbuatlah demikian." Semua firman yang tertulis di dalam 66 buah buku Alkitab ialah papan tanda yang menunjukkan jalan ke syurga. Hanya kerana kita mungkin tidak suka arah itu, atau berasa malas untuk ikut, kita tidak patut mengubah arah menurut fikiran kita sendiri. Jika kita gagal untuk melakukan sesuatu disebabkan kekurangan pengetahuan, itu menjadi masalah. Namun, jika kita tidak melakukan sesuatu, walaupun kita sudah tahu, maka itu menjadi lebih teruk. Jadi apakah tujuannya untuk mempelajari Alkitab? Kita tidak boleh belajar Alkitab untuk kepuasan intelektual. Sebaliknya, kita patut belajar Alkitab untuk mengetahui cara untuk mematuhi firman Tuhan dengan betul. Itulah sebabnya Yesus berkata di sini, "Jawabmu itu benar. Kamu sudah tahu jawabannya. Jadi, lakukan ini kerana kamu tahu jawabannya, maka engkau akan hidup." Atas sebab ini, khotbah hari ini bertajuk, "Lakukanlah itu." Kita sentiasa memeriksa semua firman yang tertulis di dalam 66 buah buku Alkitab, dari Kejadian hingga Wahyu. Jika Tuhan memerintahkan yang kecil, mematuhi yang kecil. Jika Tuhan memerintahkan yang besar, kita mesti mematuhi yang besar. Walaupun kita menghafal ke semua 66 buah buku Alkitab, dari Kejadian hingga Wahyu, dan memahami maksud firman Tuhan, pengajian Alkitab kita akan menjadi sia-sia jika kita tidak mematuhi firman itu. Oleh itu, apabila Yesus ditanya tentang hukum Taurat, Dia menyedarkan kita dengan menjawab, "Jangan hanya mengetahuinya, tetapi melakukan ini, maka engkau akan hidup." Mari kita lihat buku Matius, bab 7 ayat 20. "Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Dikatakan mereka akan dikenali melalui buah mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Inilah ajaran Yesus. Semua firman di dalam 66 buah buku Alkitab ialah papan tanda yang pergi ke syurga. Tiada sesiapa yang boleh menambahkan atau mengurangkan sesuatu atau mengubah arahnya sesuka hati. Melalui Alkitab, Tuhan telah menetapkan arah yang menunjuk ke kerajaan syurga. Oleh itu, kita mesti mengikuti arah ini dan mematuhi semua ajaran dan perintah Tuhan. Mari kita sambung dengan ayat 22. "Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan, kamu yang tidak mentaati Tuhan." ABB. Tuhan berkata, "Enyalah daripadaku, kamu yang tidak mentaati Tuhan." Itu bermaksud, aku tidak akan bertolak ansur dengan kamu. Apakah jenis orang itu? Mereka orang yang mengubah papan tanda yang didirikan Tuhan dan berfikir, saya boleh mengubahnya ke arah yang saya inginkan. Mengapa tidak? Mereka tidak akan dapat memasuki syurga. Untuk memberitahu kita bahawa kita tidak boleh pergi ke kerajaan syurga dengan mengikuti papan tanda yang diubah, Yesus berkata, "Enyalah daripadaku, kamu yang tidak mentaati hukum Tuhan." Kalian semua, memandangkan Tuhan tahu jalan ke syurga, Tuhan meletakkan tanda di mana-mana sahaja untuk membimbing kita ke syurga. Namun, menurut Daniel bab 7, apa yang si iblis
musuh kita lakukan terhadap waktu dan hukum Tuhan, dia mengubahnya. Dia mengubah hari Sabat yang ditubuhkan oleh Tuhan menjadi hari Ahad. Dia mengubah papan tanda untuk mengelirukan kita. Terdapat banyak penganut agama yang berlainan di seluruh dunia. Antara orang Kristian, orang yang tidak percaya, dan orang yang menyembah Tuhan lain, tiada orang yang pergi ke syurga dengan betul. Itulah sebabnya Alkitab berkata, sedikit orang yang mendapatinya. Banyak orang berjalan menuju ke kebinasaan. Mengapakah mereka berjalan menuju ke kebinasaan? Papan tanda asal yang ditubuhkan oleh Tuhan adalah untuk membimbing kita ke syurga. Namun, syaitan si iblis mengubah papan tanda asal, dan sekarang semua orang mengikuti jalan yang ditubuhkan oleh syaitan. Bukankah itu sebabnya Tuhan datang ke bumi ini untuk kali kedua? Dia datang untuk membetulkan papan tanda yang telah diubah dan memulihkan arah ke syurga bagi kita. Itulah sebabnya Yesus berkata, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di syurga dapat memasuki syurga. Banyak orang akan berseru, Tuhan, Tuhan, kami bernubuat demi nama-Mu, mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu. Namun Yesus berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Jika kamu hanya mengikuti papan tanda yang Aku dirikan, kamu patut menyambut hari Sabat dan Paskah, dan kamu patut berada dalam kebenaran perjanjian baru. Namun, kamu tidak lakukannya. Kamu perlu pergi ke tempat yang lain. Enyalah daripadaku, kamu yang tidak mentaati Tuhan. Dengan berkata ini, Yesus mengusir mereka daripadanya. Apabila kita melihat ini, kita dapat memahami mengapa Tuhan terus menekankan dan berkata, jangan tambahkan perkataan dalam 66 buah buku Alkitab, atau kurangkan daripadanya. Tiada sesiapa patut mengubah papan tanda yang Aku dirikan. Mari kita baca buku Wahyu, bab 22 ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Kitab di sini bermaksud Alkitab. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Tuhan akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Tuhan akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Tidak boleh menambahkan atau mengurangkan apa-apa daripada firman-Nya. Bermaksud kita tidak boleh mengubah papan tanda menuju ke syurga. Ini bermaksud kita tidak boleh bertolak ansur dengan apa-apa jalan alternatif, kecuali jalan yang didirikan Tuhan sendiri untuk membimbing semua manusia ke syurga. Namun, pada tahun 321 Masehi, agama pagan yang menyembah dewa matahari Rom menembusi agama Kristen, membuang papan tanda yang dipanggil hari Sabat secara rahsia, dan mendirikan papan tanda yang berbeza, yang dipanggil hari Ahad. Pada tahun 325 Masehi, agama pagan ini juga membuang papan tanda Paskah dan mendirikan papan tanda yang Christmas. Manusia berjalan di jalan itu, yang diputar balik sekarang. Ada jalan yang dibuat oleh Tuhan, dan jalan yang dibuat oleh syaitan. Jalan manakah yang dilalui oleh manusia sekarang? Bagaimana dengan pintu yang menuju ke kebinasaan? Itu sangat lebar, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Tetapi Alkitab berkata, sesatlah pintu, dan sempitlah jalan yang menuju ke kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Kalian semua, mungkin banyak orang di dunia ini yang tidak bersetuju dengan jalan Injil yang kita jalani sekarang. Namun, kita mesti berjalan di jalan iman ini, bergantung hanya pada firman Tuhan, sampai ke kerajaan syurga yang kekal, supaya kita tidak akan menyesal. Itulah sebabnya apabila Yesus memberi wahyu kepada Yohanes, berkata, jangan tambahkan ke dalam buku ini, jangan kurangkannya daripada buku ini, jangan tubuhkan jalan lain, kecuali jalan ini yang Aku tubuhkan. Adakah kita dapat cari papan tanda yang dipanggil hari Ahad, atau papan tanda yang dipanggil Christmas, atau papan tanda yang dipanggil salib? Yesus berkata, jangan tambahkan apa-apa, atau kurangkan apa-apa daripada buku ini.
Inilah yang paling penting dalam misi memberikan kesaksian tentang Injil di Samaria dan ke hujung bumi. Kita mesti dapat menjelaskan Injil kepada orang dengan betul. Banyak orang berfikir bahawa mereka berjalan di jalan yang betul ke syurga. Oleh itu, apa sahaja perintah yang diberikan Tuhan kepada kita di dalam Alkitab, kita mesti mematuhi semuanya dengan mutlak. Bukankah ini jalan ke kerajaan syurga yang abadi? Ya, itulah jalan untuk diberkati di bumi ini. Memandangkan banyak orang di dunia tidak memahami bahawa ini satu-satunya jalan ke syurga, mereka tersilap berfikir jalan itu mestilah jalan yang betul, kerana banyak orang berjalan di jalan itu. Jadi Yesus berkata, sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jumlah umat Tuhan adalah kecil berbanding dengan jumlah orang di seluruh dunia. Namun, untuk memasuki syurga, kita mesti mengikuti jalan menuju ke arah papan tanda yang ditubuhkan oleh Tuhan. Kita tidak boleh mengubah arah papan tanda sesuka hati. Hal ini kerana itu janji antara Tuhan dengan kita, manusia. Itu janji yang membenarkan kita untuk mencapai syurga apabila kita mengikutinya. Untuk memahaminya, saya memberi satu contoh. Kebanyakan Anda hari ini memandu ke sini untuk menyambut ibadah hari Sabat. Semasa memandu ke sini, Anda melihat lampu isyarat di sepanjang jalan. Betul? Lampu isyarat ada 3 warna. Ada merah, hijau, dan kuning. Apakah maksud lampu merah? Itu bermaksud berhenti. Jangan pergi. Jika seseorang melihat lampu merah tetapi berfikir, saya akan tetap pergi kerana saya ingin lakukan begitu, dan terus memandu, kemalangan besar akan berlaku. Bukankah ini benar? Kesakitan menanti di sana. Kematian menanti di sana. Mungkin ada yang patah tangan atau kaki, dan mungkin ada yang mati. Begitu banyak situasi yang tidak diingini boleh berlaku. Alkitab ialah papan tanda yang dibuat oleh Tuhan bagi kita untuk pergi ke syurga. Kita tidak boleh mengabaikan arahan pada papan tanda Tuhan. Bukankah ini sebab Tuhan memberikan firman terakhirnya kepada Yohanes di dalam buku Wahyu, bab 22 ayat 18 hingga 19, jangan tambah atau kurangkan. Tuhan berjanji untuk mengakui kita sebagai umat-Nya dengan berkata, kuduskanlah hari Sabat dan kamu akan diberkati. Namun, bagaimana jika kita mengabaikan arahan Tuhan? Apakah yang akan berlaku? Akan ada kemalangan yang besar. Kesakitan akan menanti kita. Kematian akan menanti kita. Kebinasaan juga menanti kita. Mari kita pastikan bahawa Tuhan telah membuat janji ini dengan kita melalui Yehezkiel bab 20. Mari kita lihat bab 20 ayat 10. Aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan menuntun mereka ke padang gurun. Di sana aku memberikan kepada mereka ketetapan-ketetapanku dan memberitahukan peraturan-peraturanku. Dan manusia yang melakukannya akan hidup. Hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi. Tuhan memberikan Sabatnya sebagai apa? Peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Tuhan memberi kita Sabat sebagai tanda antara Dia dengan umat-Nya, supaya kita diakui sebagai umat-Nya. Namun, orang mengubah papan tanda ini sesuka hati mereka. Bukankah ini sebab Yesus mengusir mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu yang tidak mentaati Tuhan. Mari kita sambung dengan ayat 13. Tetapi kaum Israel memberontak terhadap aku di padang gurun. Mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku, dan mereka menolak peraturan-peraturanku, yang kalau manusia melakukannya, ia akan hidup. Mereka juga melanggar kekudusan hari-hari Sabatku dengan sangat. Maka aku bermaksud hendak mencurahkan amarahku ke atas mereka di padang gurun, hendak membinasakan mereka. Tuhan memberi kita hari Sabat supaya roh kita dapat hidup, dan memberi kita hari Sabat sebagai tanda untuk memastikan kita ialah umat Tuhan dan Dia ialah Tuhan kita. Namun, orang mengubah hari Sabat sesuka hati mereka. Sekarang banyak orang mengikuti jalan yang diubah. Adakah mereka dapat sampai ke syurga?
Tidak. Di dalam buku Matius bab 12, Yesus berkata, "Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Di dalam buku Lukas bab 4, kita dapat lihat bahwa Yesus menyambut hari Sabat sebagai kebiasaannya. Dia memberikan khotbah dan membicara dengan ramai orang yang berhimpun di dalam rumah ibadah. Tuhan datang ke bumi ini dan menubuhkan jalan yang menuju ke surga. Namun, orang memusingkan papan tanda sesuka hati mereka, mengubah arah dan melanggar firman Tuhan. Roh mereka tidak dapat dielakkan daripada akibat kebinasaan dan kematian. Kita boleh pastikan fakta ini sekali lagi. Mari kita lihat buku Keluaran, bab 31 ayat 13. Katakanlah kepada orang Israel, demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguruskan kamu. Di sini, Keluaran bab 31 ayat 13, siapa yang katakan, hari-hari Sabatku harus kamu pelihara? Tuhan menubuhkan papan tanda hari Sabat yang menuju ke surga. Menurut buku Kejadian bab 2, hari apa hari Sabat? Dikatakan bahwa itu hari ketujuh. Hari ini tidak boleh diubah. Fakta bahwa hari ketujuh ialah hari Sabat adalah peraturan tegas yang tidak boleh diubah. Namun, agama pagan yang menyembah dewa matahari telah dibawa ke dalam agama Kristian dan mengubah papan tanda surgawi. Jika Anda berada di Seoul dan ingin pergi ke Busan, Anda perlu mengikuti papan tanda yang mengarah Anda ke Busan. Jika Anda tidak mengikuti arahan itu, tetapi mengambil arahan yang lain, Anda akan sampai ke bandar yang lain. Bukankah ini sebab Tuhan menubuhkan perjanjian baru di bumi ini dan memberi kita ajaran kudusnya untuk membimbing kita ke jalannya? Patuhi ini, lakukan ini. Kamu tidak boleh lakukan ini. Jangan lakukan ini. Tuhan berkata bahwa jangan pergi ke sana, kerana ia akan menjadi lebih jauh dari jalan yang menuju ke surga dan tidak dapat pulang. Tuhan memberitahu kita untuk mengikut arahannya. Itu bukan untuk menghalang kebebasan kita atau mengurung kita, tetapi untuk penebusan kita. Betapa banyak Tuhan mengasihi kita. Jika Tuhan tidak mengasihi kita, Dia tidak akan datang ke bumi ini untuk mengampunkan dosa kita. Dan Dia tidak akan menjadi korban dosa di atas salib sebagai pengganti dosa kita. Bukankah ini benar? Tuhan memberi kita garis panduan dan arahan untuk membimbing kita ke surga, kerana Dia begitu mengasihi kita. Mari kita bersemangat dalam mematuhi setiap firman Tuhan. Dengan cara ini, mari kita capai kerajaan surga yang kekal. Mari kita lihat satu ayat lagi, Yakobus bab 2. Mari kita lihat bab 2 ayat 14. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dengan arti kata lain, itu bermaksud iman kita tidak berguna. Daripada berkata, saya ada iman yang baik, iman saya hebat, perbuatan lebih penting tanpa suara. Mari kita baca sekali lagi. Apa gunanya saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya, apakah yang Anda panggil iman tanpa perbuatan, adalah mati. Iman itu adalah mati. Apabila Tuhan berkata kepada kita, lakukan ini, atau jangan lakukan ini, apa yang patut kita lakukan, apa yang diperintahkan untuk lakukan, kita mesti melakukannya. Dan apa yang dilarangkan Tuhan, kita tidak boleh melakukannya. Walaupun ada jalan lain yang kita sangat ingin ambil, itu hanyalah godaan sementara.
Di dunia haiwan, ular di padang gurun memburu burung yang terbang. Untuk memikat burung itu, ular perlu menyamar dirinya untuk menjadikan diri mereka kelihatan seperti serangga atau makhluk kecil. Apabila burung melihat ular semasa berterbang, berfikir bahawa larva kecil bergoyang. Tetapi, itu ekor ular yang bergoyang, bukannya larva. Selain ekornya, ular itu menyamar seluruh tubuhnya, supaya ia kelihatan seperti persekitarannya. Burung itu tidak dapat melihat ular itu, dan tersilap fikir bahawa ekor itu ialah larva atau serangga, dan menyerangnya. Burung itu terbang ke arah itu, dengan berfikir, ada makanan di sana. Tetapi ular itu membuka luas mulutnya apabila burung itu semakin dekat dan menelannya. Ini salah satu teknik yang digunakan oleh ular di padang gurun atau tanah gurun agar berhidup di sana. Itulah godaan. Adakah anak-anak Sion berkebolehan untuk melihat godaan rohani? Tuhan telah tahu kita tidak dapat melihat. Jadi apakah yang dikatakan Tuhan kepada kita? Jangan lakukan itu. Jika kita percaya kepada Tuhan, kita akan berfikir, pasti ada godaan di sana, suatu godaan yang akan menelan roh kita. Di mata burung, itu pasti cacing, bukan ekor ular. Burung itu tidak tahu bahawa kematian betul-betul di hadapannya. Apabila burung itu terbang di udara, itu pasti kelihatan seperti makanan sedap. Apabila burung itu hampir menyentuh ekor dengan paruhnya, kepala ular keluar dan merampas burung itu. Tuhan tahu semua godaan yang kita hadapi dan akibat yang berikut. Itulah sebabnya Tuhan memberi kita perintahnya, lakukan ini atau jangan lakukan ini. Kerana Tuhan mengasihi semua anak-anaknya di Sion dan lebih tahu sifat kita. Tuhan berkata melalui 66 buah buku Alkitab, melakukan ini atau jangan melakukan ini. Kerana Tuhan risau jika kita jatuh ke dalam godaan dan hilang syurga. Kita tidak boleh menganggap firman Tuhan sebagai pengetahuan dengan berfikir, inilah maksudnya. Sebaliknya, kita mesti mempraktikkan firman Tuhan. Tidakkah Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati? Mari kita lihat ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahawa hanya ada satu Tuhan saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahawa iman tanpa perbuatan adalah apa yang anda panggil iman tanpa perbuatan? Yang kosong. Iman tanpa perbuatan adalah tidak berbeza dengan tidak beriman sama sekali. Ayat 21. Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahawa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Tuhan. Jadi kamu lihat bahawa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Gereja-gereja di dunia hari ini berkata, kita hanya perlu percaya rahmat darah Tuhan atas salib. Mengapakah kita perlu menyambut hari Sabat atau Paskah? Kerana kita percaya, kita menyambut hari Sabat. Kerana kita percaya, kita menyambut Paskah. Bukan? Ayat 24 juga tertulis. Jadi kamu lihat bahawa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ayat 25. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Kalian semua, kita mesti mengikuti jalan yang diperintahkan dan dibimbing oleh Tuhan dengan iman yang berhidup. Sekarang, dunia ini, papan tanda yang membimbing ke syurga telah diputar balik dan diubah oleh syaitan.
Kita mesti membimbing manusia di dunia ini ke jalan yang betul. Membimbing mereka ke jalan yang betul ialah menginjil. Marilah menyampaikan ajaran Tuhan yang betul kepada manusia di seluruh dunia. Dengan berbuat demikian, marilah membimbing banyak roh ke jalan keselamatan, jalan kehidupan kekal. Memandangkan destinasi kita ialah kerajaan syurga yang abadi, marilah berjalan menuju ke syurga. Janganlah terjatuh atas berpuluh-puluh ribu perangkap di bumi ini, tetapi hanya ikut jalan Tuhan untuk bagi masa kehidupan iman kita. Dengan ini saya ingin tambahkan khotbah hari ini. Sekian, terima kasih.